Okay, sedikit slide yang saya sediakan ni adalah untuk maklumat lah, maklumat pelajar untuk berkaitan dengan latihan industri semester 2 sesi 2021-2022 yang mana akan bermula minggu depan ya. Bagi negeri Terengganu 6 hari bulan 3 lah, ataupun negeri-negeri yang weekendnya Jumaat Sabtu akan bermula Ahad, dan yang selainnya ada bermula Isnin lah. Okay. Perkara pertama of course the first one is to expose students to the real working environment. So saya harap you manfaatkanlah tempoh latihan industri ni untuk betul-betul apa nama tu, dapatkan those experience in the relevant industry. So make sure kita maximize lah, utilize the experience. Dan kebanyakan organisasi they treat student as part of their staff. Okay, dia bukan treat you sebagai trainee. Maknanya tak adalah orang kata sebab you student macam ni, tak ada. Selalunya kebanyakan company dia akan treat you sebagaimana staff dia jugalah. Dalam masa yang sama melalui industry training ni juga enhance your communication skill. Mana you akan mungkin bagi pelajar yang pernah bekerja sebelum ni, mungkin dia dah melalui lah fasa di mana colleague, communication with clients, semua tu itu adalah satu kemahiran yang sangat mahal dan yang sangat penting. Ini merupakan bahagian besar pelajar. Yang mungkin banyak di kampus dan sebagainya tu, dia memang ada masalah sikit lah. Sorry to say lah, yang kurang exposure, less socialized in the ni, you akan ada masalah kat sini. Okay, masalahnya ada beginning je. Okay, sebab you kena atasi masalah ni sepanjang you berada di industri dan juga selepas ni lah you kerja kan. Okay, jadi peringkat awal tu akan ada sebahagian akan ada masalah lah. Dan you kena set mind lah. Bukan kata nak pergi LI ni you suka-suka macam tu je kan. Sebab kita tak tahu rezeki kita macam mana. Sebab LI ni tak boleh banding you and your friends macam mana. Sebab we are going to different industry, different companies and different of course working environment and also the organisation behaviour. Okay. Jadi saya highlight ni point saja. Maknanya apa yang you akan lalui itu tidak akan sama among students. And of course you be involved teamwork assignment. So yang ni lagi sekali lah skill communication tadi sangat lah membantu. So, bila you berani bercakap, sebenarnya itu represent you punya confident, confident level. Bila kita takut tu dia akan ada masalah lah. Jadi you kena set up mind. Ni bukan dalam kelas you boleh senyap dia sebab ada kawan-kawan yang lain tolong cakap, kawan-kawan lain tolong jawab lecturer tanya, dia tak sama. So sekarang you adalah you. Ini yang kena buat kerja tu, dan of course orang lain akan judge you. Dan
kita tak nak lah kan orang judge kita tak on those, kita tak mampu buat dan sebagainya kan, sebab of course kita nak tunjuk kita bagus. So try your best lah. Ethics in the profession sangat penting. That's why confidentiality kena jagalah integrity, information company dan sebagainya tu kena aware. Tak boleh nak suka-suka, nak up status, nak ni, kena jagalah. Okay. Sebab kat sana tak ada siapa nak tegur you. Melainkan supervisor you itu memang yang jenis helpful. Kadang-kadang orang akan blame je kita. Nasihat tu jarang. Jadi kalau you dapat supervisor yang sangat nasihat, yang boleh nasihat you dan sebagainya, itu rezeki lah. Tapi ada juga yang betul saya cakap tadi lah, dia orang akan treat you sebagai staff dia orang, maknanya tak ada pampered lah, kata ni sebab trainer, tak ada. You kena ingat lah, dia ethics kena jaga, dan kena ingat lah you pergi under UNIZA, nama bawa kat belakang tu UNIZA tu. Jadi kena ingat juga tanggungjawab kita. Kita berada di industri itu bukan untuk diri kita sahaja, sebab kita membawa bersama nama UNIZA dan juga program kita di fakulti. Okay. So dalam masa yang sama, of course lah bila ada industrial training ni, dia implicitly kita ada networking dengan industri, antara universiti dengan industri, dan hopefully insyaAllah lah, by the end of the internship we can actually have a graduate, efficient, committed, and then fulfill the requirement of the employment ataupun the employment in that particular industry. Okay, so untuk 3 program, BBAIF will be doing the internship for 12 weeks. Okay, so saya letak tarikh ni bermula 6 bulan 3, kita akan end up 28 of May untuk BBAIF. Kod subjek ni kena ingat ni sebab you akan buat daftar kursus ya. Lepas ni buat hari tu dah buat pendaftaran kan. Okay, so you akan buat daftar kursus, make sure kod kursus yang betul. Okay, ni semua grup kali ni semuanya melibatkan latihan industri bergrade. Okay, bergrade maknanya result LI ada grade dan dikira dalam CGPA. So untuk RMT dan BAC, your internship period will be 24 weeks. Okay, kita bermula sama dan kita akan berakhir pada bulan 8. Okay, 2022. Okay, 6 bulan lebih kurang 24 minggu ni lama ya. So doalah semoga you dapat task yang betul-betul menguji lah. Okay, the ability of the students. Kalau setakat nak stay 24 minggu je, baik duduk rumah. Okay. So the company yang you minta tu, hopefully I try my best to make sure that student will be placed, okay, in the right company. Okay, but later on it's all up to you lah, or whether to grab all the opportunities that you will face, okay, during the internship. Okay, sama je semua untuk 3 program. The component of the assessment of LI would be your 50% coming from your industrial supervisor. Okay. 50% will be assessed by your industrial supervisor. Another 50% will be assessed by your lecturer, okay, which you will be assigned to respective lecturers maybe after week 2 and so on. It depends, tengok macam mana nanti. Okay, so the component untuk lecturer ni laporan bertulis, logbook dan presentation. Okay, ini.
sama banyak dah. So industri selalunya student dia akan skor daripada industri, tapi perlu juga ingat ada supervisor yang bagi markah rendah. Okay. Ini item yang kita nilai. Okay, kebanyakan aspek komitmen pelajar ini dari segi penyelia akademik lah. Yang mana currently 2 tahun ni pensyarah buat penyeliaan secara online lah. Okay, hubungi penyelia, okay, dan juga monitoring lah. Okay, so saya ingatkan pelajar tolong kontak pensyarah masing-masing nanti. You jangan senyap tunggu sampai hujung, nak present hujung dah no, barulah nak cari mana pensyarah dan sebagainya. Anything yang you rasa nak tanya, okay, apart from the administrative lah. Okay, kalau administrative you kena tanya koordinator LI lah. Tapi kalau selain daripada tu, you boleh dapatkan nasihat daripada pensyarah masing-masing lah. Okay, okay, ni penyelia industri ni akan buat, of course akan buat pada akhir tempoh LI nanti. Okay, logbook akan dinilai oleh pensyarah. Okay, begitu juga laporan akhir yang mana yang ni you akan submit seminggu lepas tamat LI dan pensyarah akan buat marking lah lepas tu. Okay, dan presentation ni secara online dan akan ditentukan upon your agreement lah between you and your lecturers and also your supervisors. Okay, masa tarikh mana dan sebagainya. Yang ni nantilah dekat minggu hujung-hujung lah, minggu ke-10, minggu ke-9 tu. Kalau untuk IF lah. Kalau untuk RMT BAC dalam minggu ke-24 kan, dalam minggu ke-20 macam tu. Selalunya dalam 4 minggu lah. Okay, untuk tempoh pembentangan pelajar. Okay, apa dia logbook? This is actually your daily entry lah ataupun your daily notes. Okay, nanti saya akan share format di group ya. Daily notes of student kena record lah semua yang kata lain macam diary lah, diary kerja LI awak. Okay, tapi dia tidak perlu bukanlah kata mengarang macam you buat report. Okay, you kena highlight apa what you have got, what you have done, okay, what job that you have completed or still ongoing whatsoever, okay, dalam setiap hari pada logbook. Yang mana yang ni ramai pelajar gagal buat. Okay, nak kena penyelaras remind apa semua tu. Ini sebenarnya tanggungjawab awak lah ni. Okay, logbook sediakan setiap minggu. Okay, weekend lah selalunya kan, yang daily tu, okay, weekend you wrap up lah apa selama, dia kena daily setiap hari. So wrap up at the end of the week, okay, buat lah, prepare lah. Yang ni you punya homework lah. Okay, selain pada waktu berada di office. Okay, and then after 2 weeks, every 2 weeks, logbook tu perlu disahkan oleh penyelia industri. Okay, format nanti saya akan share. Itu setiap 2 minggu dan realitinya supervisor ni dia agak sometimes dia ada yang sangat committed, tak ada masalah. Okay, dia follow je. Tapi you akan berhadapan dengan supervisor yang lihat nak buat validation ni. So yang ni you kena effort lebih sikit lah, keep on reminding and so on. Okay, laporan akhir you can submit dalam masa tempoh 7 hari daripada tarikh tamat. So mereka tamat 20 Februari 2028, maknanya ada masa seminggu untuk submission. Okay, report ni dia bukannya kerja hari ni habis LI baru nak buat report, no. Okay, that's why dibagi seminggu sahaja lepas LI untuk submit. Report ni adalah ongoing. Okay, ongoing proses daripada minggu pertama you LI sampai sudah. Okay, sampai masa submit lah. Jadi pelajar tak boleh nak kata tak cukup masa, no. tak ada istilah tu, sebab kita bagi masa untuk IF bagi masa 12 minggu, untuk yang lain bagi masa 24 minggu. Okay, untuk you prepare report tu.
So pandai-pandailah you manage your time and then you schedule your work. Formatnya nanti akan bagilah oleh penyelaras dan juga beserta dengan garis panduan penulisan report. Okay, ni kita pergi pada what you should do, what you should know and so on lah. Okay, yang ni sebelum LI sekarang lah. Yang ni ya, before you report duty to the company. Okay, report duty ni penting ni, make sure tarikh surat surat yang you dapat daripada company tu, offer letter tu, stated tarikh, tak alamat dan sebagainya. Begitu juga kadang tu masa. Okay, ni you kena confirm dengan firm masing-masing lah. Okay, masa pukul berapa office tu buka dan sebagainya. Okay, so kena aware lah. Sekiranya tarikh tarikh kita punya lapor diri tu adalah tarikh cuti umum, so maknanya faham-faham lah, the next day will be your report duty lah. Macam tu je lah Okay, so make sure tetap ikut tarikh. Kadang ada organisasi you kena lapor diri at 8 AM. So ikutlah peraturan tu, dia punya operation hours dia. Ada yang pukul 9, ada yang pukul 8.30. It depends. So dalam masa minggu pertama, you kena bagilah bila kita report duty tu, serahkan borang pengesahan lapor diri. Yang mana you kena minta organisasi lengkapkan COP lah dan juga nama pegawai. Dia tak semestinya penyertaan akan tunggu supervisor. Okay, anyone yang dekat organisasi tu yang terima you masa you lapor diri untuk berjumpa kan. So minta dia just stamp je lah dia borang tu. Okay, and then tugas you seterusnya dalam masa seminggu, okay, ni minggu pertama, okay, you kena upload borang pengesahan lapor diri ni kat portal. Dan dalam masa ni juga, okay, dalam minggu pertama ni, selalunya first day tu kita dah boleh buat lah. Okay, first day tak ada buat apa pun, selalunya brief and then you boleh lengkapkan mana yang patut. You kena masukkan information supervisor, industri semua-semua tu dekat portal. Nanti akan ada, saya akan minta at the end of the session ya, saya minta seorang volunteer share page untuk portal student Okay, so untuk minggu pertama borang lapor diri dan juga lengkapkan details of supervisor lah dekat portal. Dan ini reminder saya je lah ni, okay, untuk make sure minggu pertama tu jugalah you kena make sure lah daftar khusus. Okay, daftar khusus dan make sure khusus tu daftar tu ada, you boleh you print. Okay, sebab berlaku pelajar tak daftar khusus, dia dah buat LI 6 bulan. Sekali bila saya nak submit result, nama dia tak ada dalam senarai. Punya bila you tak daftar, memang dalam portal LI ni tak sama ya. Portal LI bukan portal daftar khusus. Okay, nama you memang ada dekat portal LI. Tapi bila saya nak submit result, sistem tu adalah sistem daripada PPA. Okay. Jadi kalau you tak daftar khusus, nama you tak ada dalam senarai. So saya tak naklah benda tu berlaku, yang mana bila tu berlaku batal lah LI awak. Okay, kena buat LI semula. Dan saya harap pelajar saya ni cakna lah. So make sure daftar khusus, again kod khusus pun pastikan yang betul. Okay, BAC especially. Okay, semasa Okay, once semua catat semua tugasan harian yang ni saya cakap pasal logbook tadi. Okay, tidak dibenarkan menukar tempat latihan setelah latihan bermula. Okay, ini minta maaf lah. Memang kami tak layan untuk tukar tempat. Okay, tukar tempat nangis-nangis ni, gini-gini. Sebab biasalah, kita tempat baru, kita tak tahu. Kita kena ingat, you seorang-seorang dekat satu organisasi. Dan of course akan ada masa, ambil masa lah kita nak adapt to the situation. Jangan terus cakap saya tak boleh gini-gini, baru sehari kot. Okay. It is common kat mana pun. Macam first day you masuk asrama dulu macam mana? Of course dia tak sama kan. So benda yang sama juga akan berlaku. Dia macam jadi macam apa nama tu, transition kan, transition period. So
InsyaAllah benda tu boleh settle. Tapi kena ni lah. Okay. Ya, wajib jalani latihan industri dalam tempoh yang ditetapkan. Tidak dibenarkan tamat latihan lebih awal. Okay, so sebagaimana tarikh yang universiti tetapkan. Okay. Ada juga berlaku nanti biasanya lah. Okay. Organisasi dia cakap dia nak minta, contohlah kita habis 20 bulan 8. So dia kata, okay, I nak you extend sampai 31 hari bulan 8. Okay, saya beritahu siap. Okay, kalau berkenaan dengan selepas. Selepas tu maknanya tarikh kita 20. Jadi dia nak extend sampai 31 ke, nak sampai bulan 9 ke, itu semua adalah pilihan pelajar. Okay, universiti tak ada campur dah. Apa yang universiti nak, tarikh 20 siap and then lengkapkan assessment dalam tempoh yang fakulti tetapkan. Itu saja part kami. So lepas pada tu you nak extend ke nak duduk lama mana pun it's up to you. Okay, tu kena ingat. Cuma pesan saya, kalau you tak ada pilihan ke mana-mana, why not stay back je lah. Okay, sebab tak ada nak buat apa pun lagi masa tu kan. Stay back sebab you dah tahu the working environment dan sebagainya. Okay, tapi cuma part universiti kena ikut lah. Tarikh tak adalah kata, okay madam saya tak boleh nak submit dalam masa seminggu sebab saya kerja lagi. No. Okay, so bila you nak accept untuk extension, kena ingat, okay you kena complete lah. Assessment tu dah siap dalam masa seminggu. Yang ikut masa fakulti tetap lah. Tarikh sekian-sekian. Okay. Tapi nak stay back tak ada isu. Okay. Actually it is good sign sebenarnya bila company nak minta tu. Okay. Tak apalah, bagus lah kan. Cumanya tadilah lengkapkan dulu part untuk bergraduat ni. Nak stay back tak ada masalah. Okay. Tapi kalau nak mula awal saya tak benarkan lah. Okay. Ada beberapa orang yang message saya, company minta masuk awal. Okay, minta masuk minggu ni dan sebagainya lah. Yang tu fakulti tak boleh lah, saya tak boleh benarkan sebab dalam kita punya kita punya tempoh LI kita yang mana adalah bermula 6 hari bulan, sedangkan kalau pelajar pergi awal, if anything happen, okay, kita tak nak, tapi mana kita tahu kan. So okay, pelajar cakap okay, saya tengah LI gini-gini ada masalah dan sebagainya, universiti tak akan ambil risiko tu. That's why saya tak benarkan LI sebelum tarikh yang kami tetapkan. Okay. Nak stay back, tak ada masalah. Okay, ini ada satu lagi isu yang kerap pelajar buat tak faham lah. Dia masa ni dia faham, lepas tu dia buat tak faham lepas. Okay, berkaitan dengan cuti. Apa-apa cuti asasnya semasa latihan industri tiada cuti. Tidak sebagaimana kita di kampus ada semester break dan sebagainya. Okay. Untuk LI tak ada cuti. Melainkan cuti yang company tu ambil lah. Contoh public holiday company ambil. Okay, itu tak ada masalah lah. Cuti lah, takkanlah company tu awak lagi kerja juga dah. Semangat sungguh tu. Okay, so cuti yang company ambil, itu tak ada masalah. Okay, cuti je lah. Okay. Sekiranya ada sesuatu yang menyebabkan terpaksa ambil cuti, okay, dia sebenarnya gini je. Industrial training ni, dalam tempoh LI 6 hari sahaja diberi untuk kecemasan atau cuti sakit. Okay, 6 hari saja. So kalau lebih daripada 6 hari, pelajar perlu mengulang kalau ikut dia. Tapi fakulti ni ada ihsan sikit, kami akan minta pelajar ganti tempoh tu. Okay. Tempoh hari bekerja yang terlibat lah. Ini sebagai contoh, pelajar yang terlibat dengan quarantine, for example. Pelajar yang positif COVID. Okay. Yang ni untuk 2 tahun lah kan, 2 tahun ni berlaku ni. Okay. Quarantine, kalau you belum lagi guna 6 hari MC tu, then boleh diambil kira 6 hari. 6 hari je lah. Lebih tu ganti je. Dia tak ada isu pun. Dan you kena fahamkan lah supervisor awak nanti kalau kes ni berlaku lah.
Maknanya kuarantin tu kena ganti. Kalau 10 hari contoh you kena kuarantin 10 hari bekerja. Kadang tu ada juga ni awal LI dia kena dah kuarantin, close contact. Ujung dia positif pula. Okay. Jadi tengok tempoh tu hari bekerja. Kalau kena 10 hari bekerja, tolaklah 6 hari, maknanya kena ganti 4 hari. Okey. Cuti abang kahwin ke, awak kahwin ke, apa siapa-siapa kahwin pun, you pandai-pandai lah adjust, ambil masa cuti public holiday lah. Walaupun you kata, company saya bagi. Okay, bab cuti ni, universiti yang paling atas. Jadi kalau nak kahwin, rancanglah kahwin tu masa cuti yang tidak melibatkan hari bekerja. Okay, faham ya saya ni isu cuti ni. Dan sekiranya ada cuti kecemasan dengan apa-apa lah, you accident, ni berlaku juga, pelajar accident dan sebagainya, kena inform supervisor industri, lepas tu kena inform penyelaras di fakulti. Dan setiap MC tu, hari yang MC tu hari bekerja kan, you attach dekat logbook MC tu pada hari berkenaan. Yes, ganti adalah extend lah LI. Tambah. Maknanya kalau habis 20 bulan tu, ada kena ganti seminggu contoh kan. Jadi maknanya awak tak tamat lagi dah. Akan ada seminggu lagi lah kena tambah. Macam tu je ganti dia. Okey, semasa di industri, so saya harap sangatlah pelajar jagalah satu attitude kita. Okey, etik kita lah, etika. Kena jaga apa peraturan di organisasi, tolong ingat, tolong ikut lah. Etika berpakaian, kehadiran, tampering ke dan sebagainya. Dan yang kerahsiaan tu satu yang saya sangat pentingkan lah. Kadang you kongsi dengan kawan ke apa sebagainya, kena ingat. Okay, kerahsiaan company tu adalah paling utama lah. So attendance pun nanti saya akan share template. Okay, maksud saya share template, contohlah template. Tapi kalau di tempat kerja organisasi tu dah ada yang proper punya untuk attendance, tak ada masalah, you boleh print je lah report tu. Report rekod datang kerja tu kan. So tengoklah mana-mana yang sesuai lah. Kalau company tu tak ada, then you boleh guna template kehadiran yang saya akan share nanti. Okay, apa-apa masalah yang saya cakap awal tadi lah, boleh merujuk pada pensyarah. Dan yang menyebabkan admin merujuk kepada ketua ni lah, koordinator koordinator industri sekiranya. Okay, sekiranya berlaku perkara yang ini pun pernah, pengalaman saya pernah juga berlaku gangguan di tempat kerja. Okay. Jadi jangan pendam pula. Awak kena kongsilah dengan penelia awak, penelia pula dah, apa nama tu, sama ada pensyarah ataupun penyelaras lah. Kiranya contoh berlaku sexual harassment, so kena beritahu lah. Jangan pula duduk pendam sebab takut dia supervisor awak gini, dia akan effect. No, sebab kita pernah berlaku, sekiranya kes sebegini, pelajar saya akan pindahkan lah. Maknanya you akan start LI kat tempat lain dan sebagainya. Itu lain cerita. Kita akan work case by case lah benda tu. Cuma saya ingatkan sekiranya berlaku, kena maklumkan segera. Saya jawab kemudian ayah dekat chat ni banyak sangat ni. Saya kata dah, kalau pasal cuti, jangan pergi LI lah kalau macam tu. Tangguh, cuti je. Okay, ini semasa lawatan penyediaan tu, maknanya sekarang online lah. Okay, kalau dulu pensyarah visit, pensyarah visit di company awak, dan ayat ni adalah untuk semasa tu lah. Maknanya jangan pula saat ni pensyarah maya awak lari. Okay, selalunya bila nak visit ni pensyarah akan kontak pelajar lah.
Sekarang kita buat online, jadinya pensyarah akan tetapkan masa je lah untuk buat Webex ke macam tu lah. Untuk call supervisor dan sebagainya. Okay. Okay, yang ni untuk nantilah ya, akhir nanti untuk penilaian penyelidik industri dan juga isi borang tamat latihan industri. Yang ni pada akhir nanti dan of course lah pelajar tak akan ingatnya. Hujung lagi penyelaras akan remind lah. Dan borang ni pun akan diberi pada hujung. Kita akan bagi borang-borang ni akan bagi ada ikut tempoh dia lah. Tak perlu pun bagi awal sebab you dah cuba cari lah sebagainya. Yang ni kita akan bagi last. Cuma saya beritahulah the proses tu akan berlaku. Okey, tamat LIS dia akan siapkan laporan je lah. Okey, dan lengkapkan borang-borang nanti akan diberi pada hujung ni semua ni pada hujung tempoh LI nantilah. Okey, itu saja. Itu je lah untuk apa yang you perlu tahu dan yang memerlukan tindakan lah semasa latihan industri. Banyaknya adalah you akan dapati bila you lapor diri nantilah. Banyaknya tugas you adalah di organisasi of course dan job scope ke apa ke, itu adalah di organisasi. Okey, sebelum tu ada juga berlaku setahun lepas, pelajar tu dia pergi dekat organisasi tu sekali tak ada kerja. Okay, sekiranya berlaku awak jangan, tapi mungkinlah kot setengah pelajar dia rasa seronok lah tak ada kerja, duduk saja. Itu awak pun, itu bagi saya persepsi yang sangat negatif lah kan. Jadi kalau sekiranya berlaku, cepatlah awak maklumkan kepada koordinator. Macam kes tahun lepas saya pindahkan lah. Maknanya pelajar buat LI tempat lain. Saya tak nak juga pelajar saya 12 minggu duduk saja kan. Ataupun 6 bulan ataupun 4 minggu tu. Jadi kalau berlaku, maklumkan kepada koordinator dan mungkin boleh dia akan discuss lah macam mana alternatif yang boleh ambil lah. Okay, so yang ni beberapa reminder lah biasa nasihat kan. Okay, kena ingat sekarang you berada di industri, di company dan bukan lagi bilik kuliah ataupun lecture time dan sebagainya. Okay. LI ni dia gini, kalau tengok 12 hingga 24, sedap lah IF kejap je kan, 12 minggu. Kita 24 lama macam tu. Dia sebenarnya lah, lamanya cepat ke, dia akan tengok you berada di mana. Dia tak sama. Setengah pelajar dia akan rasa 12 minggu ataupun 24 minggu tu sangat cepat. Sebab dia tak sedang nak belajar banyak. Okay. Tapi setengah pelajar, dia akan rasa 24 minggu tu terrible sangat. Wah, dah sabar saya nak BLI. So, saya kata saya selalu pesan, buatlah semalam hajat, minta kita dipermudahkan, dapat organisasi yang bagus, dapat klik yang bagus dan sebagainya. Okay. Sebab penting juga bahagia masa LI tu. Yang rasa lama tu dia stres. Stres ni ada macam-macam faktor. Stres sebab kita tak tahu buat kerja pun ada. Okay, stres sebab environment pun ada. Jadi saya kata tadi, rezeki kita tak sama dan you kena adjust accordingly. Okay, that's why tak boleh kata sama lah. Company dia macam gini, tak boleh sebab kita sekarang akan berada dalam environment yang sangat berbeza dengan orang lain. Jadi tak boleh nak sama. Cuma kita kena adapt dengan kita ni, adjust lah. Macam mana? That's why kena ni lah masa dia kata menguji awak punya. Ni lah, macam mana you nak overcome, you nak adjust duduk dalam situasi macam ni, yang macam gini tak selesa dan sebagainya. Okay, itu semua saya sendiri pun tak boleh nak ajar. Okay? Saya sendiri pun tak boleh sebab saya melalui experience yang berbeza. Cuma untuk dapatkan advice, tanya, rujuk pensyarah, rujuk koordinator. Okay? Sebab kadang-kadang kita mungkin tak nampak apa the best solution ataupun action yang mungkin kita boleh buat. Dapatkanlah pendapat orang lain, tak semestinya saya kata tadi. Mungkin parents you sendiri pun boleh bagi advice. Kan? Tapi jangan cepat sebab berlaku ya.
berlaku sebab lama saya in charge LI ni. Tu yang jadi macam-macam di dalam kepala nampak ni. Berlaku dekat organisasi tu, jadilah pelajar tu dia jenis senyap. Organisasi tempat di LI tu yang aki-baki sikit ni, bising je lah ramai kan, staff ramai dan you kita pun tak tahu, kita tak nak expect, bukannya you dapat nanti dia dapat office satu bilik seorang ke kan, okey tu jangan mimpi sangat lah macam gitu. Jadi dia tak boleh dengan situasi tu, and then dia rasa dia pun rasa tak sesuai lah dia rasa tak sesuai dan menyalahkan organisasi tu, yang mana bila saya call pelajar maklumkan pada saya lah. Jadi bila saya call supervisor tu, macam saya cakap tadi lah, kita sekarang ni nak terjun ke industri dah ni. Jadi kita kena, mind kita tu kena ni sikit, tak boleh nak retreat tadi lah. Tapi kebetulannya pelajar tu sebenarnya dia ada masalah dari segi dia menyalahkan, minta maaf lah, dia pelajar RMT masa tu dia menyalahkan parents dia. Sebab dia tak nak masuk RMT lah, konon lah dia tak nak masuk RMT, parent dia suruh. Dan dia menyalah, tapi bagi saya it is unfair juga. You duduk dalam kampus dah dekat 4 tahun, masih lagi menyalahkan parents you. So macam tak ikhlas lah, dengan kata lain dia tak ikhlas dia duduk di program tu. Tapi saya tak diterima sebenarnya alasan dia tu. Suka tak suka, minat tak minat tu kita kena pupuk sendirilah. Okay. Jadi bila situasi tu berlaku, bila saya call pun memanglah, sebab bila call ni tak nampak muka je. Kalau berdepan-depan rasanya malu lah kan. Tapi bila saya kat aku telefon ni, malu merah muka seseorang kita je. Supervisor ni pun komen lah. Macam tu. That's why saya kata tadi, industri dia punya expectation tinggi. Dan that's why kita kena tahulah macam mana jadi bila saya dapat respons tu, terpaksa accept lah kan. Terpaksa accept. Pelajar kita tak meet dengan tadi dah, dia kata dia tak nak mix around, dia macam nak sorang-sorang dan sebagainya. Jadi tak apalah kata. Dan saya withdraw lah student tu dari LI tu, dia start LI semula lah kan tempat lain. Dia lebih lambat lah. Itu situasi. Jadi kalau ada, kena ingat lah, okay? Singkat lama tu dia tak sama. Very subjektif. Okay, independent, jangan terlalu mudah mengatakan saya tahu, saya tak belajar. Yang ni banyak saya dapat daripada komen daripada supervisor. Okay. Minta maaf lagi sekali lah RMT, contoh saya bagi ni pun student RMT juga. Bukan saya nak tunjuk yang RMT ni, kebetulan kes tu berlaku. Supervisor dia tanya, apa yang you belajar dekat universiti berkait dengan risk management? Macam itu dah lebih kurang. Masa tu company tu public listed company. Jadi kan student tu jawab, saya belajar satu je. Dia kata dia belajar satu je. Jadi macam supervisor dia macam pelik lah. Dan pelajar tu memang ada masalah sikit dari segi emotion. Nak balik kampung. Macam apa orang kata apa? Homesick gitu. Jadi tarik diri jugalah. Tarik diri. Jadi jangan mudahlah. Sekarang saya pernah dapat student, memang dia akan dapat, of course lah kita akan ada masalah ni. Sebab kita tak sama belajar dalam kelas, kita ada spesifik syllabus. Bila pergi company, tak ada syllabus. Okay, kerja macam-macam. Okay, jadi ada pelajar, ramai pelajar saya ni dia try belajar lah. Sekarang ni mudah kan, you boleh Google macam-macam lah medium yang you boleh cuba dapatkan info. Jadi dia tak adalah istilah dia tak tahu, dia tak belajar. Memang banyak benda dalam hidup kita ni kita tak belajar pun kat sekolah. Okay, tak belajar kat universiti. Jadi pelajar tu dia cari dulu. That's why saya kata effort masing-masing Dan saya harap pun group ni begitulah juga. Tak ada nak cepat mengaku kalah lah. Okay. Bila nak pergi LI, yang ni you kena ada. I can do it. Yang ni kena adalah pada setiap pelajar. Mana pun anda LI, ia merupakan peluang belajar tentang pekerjaan. So kadang-kadang banyak dan kadang-kadang sedikit pengalamannya. Okay. Ini pun kalau saya boleh kongsi last semester,
pelajar saya LID 1. Saya saya ada 4 orang last sem. Saya buat sesi presentation juga. No, saya ada monitoring session saya, Webex lah. Okay, semua. Jadi saya minta lah share apa you go through, apa kerja you buat dan sebagainya. So masing-masing bercerita lah. Jadi pelajar saya yang di 1 ni, dia kata, madam saya rugi. Saya tak sepatutnya lah ambil LI dekat tempat ni. Saya tak belajar banyak. Okay, dia tak belajar banyak betul. Dia tak belajar banyak dan bila dia dengar kawan-kawan dia ni, different program. Saya ada 3 program. Masa tu pelajar saya tu macam-macam program. Dia kata, dia tak belajar banyak macam kawan-kawan dia. Dan dia rasa macam rugi jugalah dekat CV dia nanti. Bila experience dia tu tak ada banyak benda. Sebab kawan-kawan dia kata yang tu Allah sebenarnya dia yang 12 minggu je pun yang IF kan. Dia kata nak macam 12 minggu tu macam apa lama lah. Banyak kerja banyak lah sebagainya. Tapi towards the end dia banyak belajar. Itu je. Jadi hopefully kita diberi kemudahan dari segi tadi lah. Okay, kita dapat belajar banyak tu penting lah. Okay, dan kita boleh lalui dia. Dan of course prosedur menjalin lajang industri supaya dapat bergraduat, kita kena ingat ikutlah tempoh masa yang fakulti tetapkan. Fakulti minta berapa tu kena sentiasa ni lah. Keep in line Dan memang ada sebahagian akan sibuk sangat masa panjang LI ni. Ialah sebabnya dia kerja kan. Okay. Masa sama dia kena prepare report, dia kena tolak book tu semua kena pandai-pandai lah. Okay. Pandai-pandai lah sesuaikan. Okay. So to all of you, selamat bertugas. Okay, good luck insyaAllah. Saya harap you all boleh siapkan LI dalam masa yang ditetapkan and then dapat bergraduat lah. Okay. Yang ni slide saya je, saya bagi checklist penting lah yang you kena take note berkaitan. Dia ni yang sebab sentiasa kena buat kan. Okay, yang every week ni upload logbook, juga every 2 weeks validation by your supervisor. Saya tulis ni tadi saya tak perasan pula slide saya tu bahasa Melayu. Tapi tak apalah mix ni. Ni soalan ni. Okay, week 1 nanti saya nak seorang ya share untuk portal student sekejap lagi ya lepas ni. Okay, and then week 2 coordinator akan send login ID ya. That's why masa you isi maklumat supervisor ni pastikan email address supervisor tu betul. Jangan salah huruf besar, ada titik tak ada titik dan sebagainya. Sebab kalau you silap info kat sini, supervisor tak akan terima email login ID ni. Okay, login ID ni login ID supervisor untuk portal LI. Dia nak tengok logbook you dan juga nanti last nanti dia akan nak key in markah. Okay, so make sure yang ni kerja koordinator lah week 2 ni dia akan submit dan dia akan key in lah ni. Dan akan send login ID untuk setiap supervisor. Okay, so yang ni kerja awak ni. Lain Okay. So itu sahaja. Sebelum sesi soal jawab, saya nak minta pelajar yang dah accepted. Okay, tolong share portal punya ni. Apa nama tu? Portal pelajar. Saya nak tunjuk sikit bahagian nak upload report duty dengan isi maklumat supervisor. Okay. Okay, siapa volunteer? Tolong share yang accepted Anyone? Wih, banyaknya soalan kat chat ni. Sambil-sambil. Siapa ya yang view sekarang, yang share sekarang? Hamdan
Trial version. Trial version. Trial version. Okay, Hamdan. Kejap. Trial version. Kenapa bunyi trial version ni? Trial version. Trial version. Trial version. The session will be displayed after your application is accepted. Okay. Okay, part ni ya academic supervisor tu dia auto je nanti bila penyelaras dah assign nanti dia akan appear lah. Okay, yang ni yang saya masukkan industrial supervisor info. Bila you dah lapor diri nanti, dia tak semestinya hari pertama. That's why saya bagi masa seminggu. Isilah semua sekali maklumat kat sini, letak semula nama, alamat semualah. Email, okay, email supervisor. Okay, yang kat bawah tu sikit, scroll down sikit. Okay, yang ni yang part student record tu. Yang kat situ lah you kena upload your report duty. Tu je kerja awak minggu pertama dekat ELI, portal ELI ni. Okay. Kalau ada apa nak tanya, tanyalah. So, maklumat tu isi macam tu lah. Doktor, yang address tu address company atau? Yes. Itu address company. Sebab Okay. kadang bila you dah pergi kan ada company tu dia ada department dan sebagainya. So lengkapkan kat situ lah. Sebab masa dalam portal masa apply tu mungkin contohlah you apply KLCC kan, Petronas KLCC. Bila you report duty, you baru tahu you kena level mana dan sebagainya. So update lah kat sini. Sebab info ni yang saya akan guna untuk seterusnya. Trial version. Okay. Itu je. Tak ada apa nak tanya dah kan part ni? Report duty tu macam job scope lah. Trial Bukan. version. Borang saya bagilah. Borang mengesahkan awak dah lapor diri, awak dah berada di company Trial tu. version. Nanti saya akan share lah borang tu. Trial Dah. version. Okay dah? Okay, terima kasih Hamdan. Okay, so sekarang saya buka pada soal jawab lah. Sebelum tu saya tengok dulu apa yang dah tanya dekat chat ni. Cuti sehari sebab ada appointment. Okay, yang ni saya andaikan appointment hospital. So yang ni, ingatlah yang tadi kan ada 6 hari MC atau kecemasan. So guna yang tu lah. Letaklah surat appointment awak tu dekat tarikh tu. Tapi jangan pula awak tak beritahu supervisor. Walaupun awak ada surat appointment. Kena maklum lah. Cuma ni untuk kiraan di fakulti, appointment tu selagi tak melebihi 6 hari, tak apalah. Tapi kalau lebih, nanti je lah. Okay. Okay, proses buku log untuk submit sama atau di extend, tak faham yang ni. Dia macam gini je lah. Siapa-siapa yang melibatkan extend tu, nanti penyelarah akan inform lah berkenaan dengan tarikh dan sebagainya. Macam tu je. Yang melibatkan kena ganti-ganti tu. Okay. Kalau ada hari tak kita ambil time slip untuk pergi hospital tapi masuk kerja tu okay, itu dikira hadir lah. Time slip selalunya pergi hospital 2 jam contoh. Itu dikira hadir je. Kami dah kira sangat sampai 2 jam nak kira kan. Kalau sehari tu kami kira.
Okay, tarikh laporan tidak extend ke ini macam saya cakap tadi dah. Tarikh ni nanti akan berurusan dengan penyelaras lah nanti ya. Tempat saya bekerja Isnin hingga Jumaat. 20 Ogos tu hari Sabtu. Jadi saya perlu extend sampai ke Isnin depan ke? No. Kita bagi tarikh tu Ahad cukup seminggu lah. Dengan sebab kiraan kita kan 24 minggu, ikut minggu. Jadi kiraannya hari pun sama sampai hari Sabtu. Kalau company you tak kerja hari Sabtu, dah sampai Jumaat je lah ULI. Tapi kalau company kerja Sabtu, sampai hari Sabtu. Template kehadiran, mana tadi soalan ni? Template kehadiran perlu attach dalam buku log juga ke? Okey. Yang attendance lah. Okay, attendance sheet ni nanti bila nak submit logbook, compile sekali masa bind. Itu je. Oi, sana. Oi, sana. Oi. Oi, dalam kau. Okay, work from home. Ni company apa ni, Hamdan? Trial version. Trial version. Hamdan, I'm talking to you. Soalan you work from home ni company apa ni? Last update dengan company hari tu dapat offer letter tu kat situ dah ada tarikh dan masa. Jadi untuk next week ni kita perlu follow up lagi ke apa August datang je one day want to untuk ikut kat offer letter tu. Okay, yang ni better. You call lah dulu minggu ni tanya. Okay, saya nak confirm. Maknanya office saya perlu datang office hari Ahad ni sekian. Mana nak tahu ke office awak sanitize ke apa, tutup positif dan sebagainya. That's why kena tanya dululah. Okay. Dalam report buku log ni lambat lagi nanti penyelaras akan bagi guideline. Ashraf. Anjang Global. You kerja apa ni work from home ni? Ketua koordinator kami adalah madam sendiri kan. Kemudian supervisor kami lecturer lain ke madam. Okay. Koordinator tu nanti akan ada koordinator. Saya ni sebenarnya dah habis dah tugas saya. Tapi disebabkan ada masalah di fakulti, saya buatlah 2 bulan ni. Dah masuk bulan 3 20 hari ni. Okay. Koordinator tu nanti dia ada je penyelarasan tech industri. Okay. Dan pensyarah awak tu adalah penyelidik akademik. Okay. So penyelidik akademik pensyarah yang akan diberi kemudian. Tapi you yang kena approach pensyarah tu. Kalau you tunggu pensyarah tu tanya khabar you, dia senyap je. Okay, jadi pelajar approach lecturer masing-masing. Sibukkan sikit lecturer awak tu. Biar dia tahu sikit. Okay, you buat LI kat mana ya. Biar nampak sikit gitu. Okay, semasa maafkan bahawa saya terpaksa kabur gitu. Saya lecturer ni. So saya tahu ramai kawan-kawan saya tak ambil cakna sangat. Jadi kalau pelajar tu kena carilah. Pelajar cari je pensyarah tu. Okay, mengadulah pernah mengadu apa you nak tanya, nak dapat info, nak dapat nasihat ke apa, tanya kat diorang. Okay. Nantilah nama tu yang akan appear dekat sistem lah, dekat portal nanti nampaklah nama lecturer you. Tapi ni tak ada lagi lah ni. Sebab kita orang kena, bila you all dah lapor diri, then barulah kita akan buat assigning the lecturers. Okay, to the student. Okay. Okay, lagi apa-apa lagi soalan? Doktor, saya Ya. ada soalan. Saya kena house surveillance order untuk Mhm. 5 hari. So, 5 hari bulan baru habis, so 6 hari bulan baru boleh keluar. But saya daripada Langkawi and tempat audit firm saya dekat Alostar. So, 6 hari bulan tu saya tak boleh start lagi. So, lapor diri tu hari second lah maksudnya. You beritahu dah kan supervisor? Belum Company tu. saya baru tahu. So, petang ni after taklimat dengan doktor, saya akan contact dengan supervisor. Tak apalah, beritahulah macam tu, maknanya nanti tarikh tamat you akan tambah je lah. Alright, okay. Okay, thank you doktor. Ada lagi soalan? Kita dah faham dah ke tak? Doktor,
Untuk yang Okey. isi maklumat dalam buku log tu untuk yang 5 hari bekerja sahaja kan? Ya, hari bekerja lah, hari bekerja. Ada company 6 hari lah. In case kalau company tu dia memang 5 hari tapi macam weekend tu dia suruh overtime, so kena key in untuk logbook juga ke? Overtime, tulis je lah dalam logbook. Tak payah kabut lah overtime tu. Overtime tu sepatutnya dibayar, kan? Ah, Tak apalah, tulis je lah sebab kenapa saya kata kena tulis tu, you tak akan ingat apa yang you buat dalam week 1 nanti nak buat report sekali minggu 24 tau. That's why saya kata tulis je. Tulis je. Apa you buat masa overtime tu. Okey, satu lagi berkenaan dengan tulis logbook ni, pelajar dia akan kata gini, kerja sama je seminggu tu. Of course tak sama hari ni dengan semalam ataupun esok. Gitu je saya kata. Kerja sama maknanya buat, kita uruskan benda yang sama. Tapi takkanlah you buat, semalam you buat A, hari ni you padan you buat A semula. Tak kan? Jadi, of course akan ada benda lain. Yang tu sebab dalam logbook ni, dia tidak semestinya apa yang exactly kita buat satu hal lah. Kadang-kadang ada benda yang through observation. Kita nampak proses, contohlah proses tu kita tak terlibat tapi kerja-kerja lain terlibat. Okay. Jadi itu pun ilmu juga tu. Gitu. Okay, so benda tu you boleh findings lah, you boleh je masukkan dalam you punya logbook. Okay. Dia tak semestinya tunggu, saya tak buat kerja tu. Sebab kadang tu saya kata experience ni kan, okay, sebab you berada di situ tapi cuma you tak buat je kerja tu. Tapi nampak orang tu buat macam mana. Okay. Ada benda yang mungkin you boleh belajar. Gitu je. Okay, from observation. SB industri kita akan dapat tahu masa first week juga. Sekarang kita belum tahu lah. Memanglah, saya tak pergi lagi kan. Kita report duty barulah kita tahu siapa supervisor kita. Of course company tu dia akan assign lah pegawai yang akan bagi tugas pada awak, yang akan monitor pegawai yang you akan rujuk bila ada masalah. Dia macam tu. Okey, ada lagi? Clear dah kot, insyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa. Okey, satu lagi saya kena ingatkan. Asal logbook, yang ni banyaknya berlaku kepada student accounting lah. Dekat accounting firm ataupun audit firm. Most of supervisor dia tak nak buat pengesahan online. Dia tak nak tengok logbook yang, sebab logbook tu kita kena upload kan. Kita tak nak tengok logbook di portal. Jadi, you all kena print lah. Okay. Print logbook tu dan bagi, ni yang saya kata manual lah ni. Okay, secara manual maknanya you print dan you bagilah kepada supervisor. Mengikut minggu-minggu yang you dah siap tu. Okay. So, bila supervisor dah sahkan, okay, you upload lah yang dah sahkan tu dekat portal. Okay, satu. Satu lagi ada situasi, you upload saja logbook you dekat portal macam biasa. Okay, portal dekat logbook tu dia dah upload, okay, tulislah week 1 sampai cukup week 24. Macam itu. Okay. Week 1 tu bila you upload, kadang tu dia macam ni. Sebab yang ni yang manual lah, maksud saya yang manual lah. Ada juga, selain BAC pun ada juga company yang prefer manual. You upload je macam biasa dekat portal tu, you upload je. Every week you upload, tak ada masalah. Okay. Nanti bila dapat validation tu, you upload page untuk validation tu saja pun tak apa dekat logbook. Maknanya akan ada week 1 logbook. Lepas tu validation 1. SSV validation 1. Maknanya itu untuk minggu kedua. Both week lah. 1 dan 2 dan seterusnya. Itu salah satu cara lagi lah. Okay. Ataupun upload semula. Okay, nak upload semula.
uh, yang sebab ada juga supervisor yang sangat teliti, dia akan check you punya logbook macam dia check macam lecturer marking assignment. Okay, marking answers. Saya pernah nampak, saya pernah tengok supervisor yang sangat teliti ni. Jadi boleh je lah you upload je lah yang dia just conteng dekat logbook tu. Tu yang untuk yang manual lah. Yang lain tu kalau supervisor dia sahkan online, minta lah supervisor tulis komen sikit, review okey ke apa ke. Kadang ada supervisor yang sangat dia suka tulis lah. Komen ada tu dia just tick saja. Tak ada apa, tak ada review lah kan. Sampai saya faham lah maknanya tu dia sahkan lah. Bila dia tick, dia akan keluar dekat portal tu, dekat logbook you nanti, validated tarikh sekian. Maknanya pensyarah you akan nampak lah benda tu. Itu logbook. Tak ada lagi dah kot insyaAllah. Tapi kalau dapat, saya pun kadang-kadang tak semua terlintas juga nak entah apa yang terlintas yang saya sebut ni. Okey, masalah pun diri dapatkan dekat portal. Saya akan bagi, ni mesti tak masuk tak rimat tadi ni. Saya akan bagilah, nanti saya share borang lapor diri tu. Doktor, untuk yang SV dia validate online, macam mana kita nak tahu yang SV tu dah validate? Dia ada tarikh. Nanti dia akan keluar validated on bla bla bla. Oh, so masa dekat portal tu kita boleh check lah dia dah validate. You nampak je. Dan Okay. sebab review tu boleh baca. Boleh nampak review dia tu. Macam dia kata Nabila hari ni tak buat kerja. Kan? Review tu dia ada je komen dia tu. Okay. Ada lagi? Okay, kalau tak ada apa-apa insyaAllah saya doakan you all dapat buat LI bagus-bagus. Okay, dapat experience yang macam-macam. Dan dapat juga bos yang baik. Tu rezeki juga tu. So, saya yang tu sekian kali je saya minta maaf juga sepanjang saya satu semester ni uruskan awak punya LI ni. Dan insyaAllah saya sebulan ni you akan dapat lah kot, tak lama dapat dah penyelaras baru tu. Okay, jadi maaf apa jugalah, memang sedang saya harap you faham lah how stress ini sebenarnya to handle 3 groups of student dan macam-macam, yang macam-macam. Jadi apa-apa pun kita harap yang terbaik je lah untuk semua. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih doktor.